أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على عمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang saya mulakan ahli jawatan kuasa surah Al-Firdaus. Surah apa? Al-Ukhwah. Surah Al-Ukhwah. Taman apa? UK Bistari, Ampang, Selangor Darul Ihsan, Malaysia. Ahli jawatan kuasa Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Siak, pengurusan jenazah, dif-dif kehormat, hartawan-hartawan, dermawan-dermawan, wong-wong sogih, ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang kakak, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang hadir pada ceramah perdana kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sihat walafiat, amin insya-Allah. Dia pergi surah Al-Firdaus tu sebab malam tadi ceramah perdana kat surah Al-Firdaus dan tak balik rumah lagi. Saya pagi tadi ada qiyam mulail di Morib, habis 5.30 pagi tu terbang ke sini 90 km. Alhamdulillah dapat solat subuh berjemaah. Jadi alhamdulillah pada pagi ni kita bertemu surah Al-Ukhwah, ya. Tajuk kita pada pagi ini iaitu perjalanan menuju Allah. Sebelum kita teruskan, sukalah saya mulakan dengan puji-puji kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan selawat yang biasa kita bawa dalam pertemuan adalah selawat at-tafrijiyah. Yang hafal boleh sama-sama ikut, yang tidak hafal boleh sama-sama dengar insya-Allah. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqada bihil hawaiju wa tunalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik alaihi wa ala alihi salawatullah wa sallam alaihi. Muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dikasihi Allah sekalian, mudah-mudahan dengan selawat tadi Allah mempermudahkan urusan kita, amin insya-Allah. Baik, tajuk kita pada pagi ini iaitu perjalanan menuju Allah. Hadis sekalian, hidup ni Allah jadikan sebuah perjalanan. Perjalanan daripada alam ruh, kemudian menempuh alam rahim, kemudian sekarang kita berada alam yang ketiga iaitu alam dunia. Antara alam yang sekejap, jam celik 20, jam celik 30, jam celik 40, bimbang pejam tak celik-celik. Allahu Akbar. Ini sekalian, ketahuilah betapa perjalanan ni terus akan berjalan. Walaupun kita dah pencen duduk rumah, masa tetap jalan. Jalan-jalan. Cumanya yang saya nak sebut tentang tahun baru 1445 Hijriah ni, masuk je tahun baru, kita apa dia? Kita sedang yang namanya apa dia? Kita sedang
dekat dengan kematian. Kerana perjalanan hidup ni umpama apa dia? Umpama pensel. Makin kita guna, makin pendek. Ya. Hidup ni umpama apa dia? Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, ia akan pasti padam sendiri. Betul tak? Ya, hidup ni umpama lilin yang bila terbakar makin pendek, makin habis. Ni kehidupan. Kehidupan tuan-tuan dan sekalian, hidup ni Allah tak janjikan 1000 tahun. 3 yang Allah tak pernah janji. Allah Ta'ala tak pernah janji umur kita panjang. Allah tak pernah janji Allah Ta'ala nak perkenankan semua permintaan kita. Dan Allah Ta'ala tak pernah janji yang dalam hidup ni mesti indah-indah saja. Hadirin sekalian, maka perjalanan menuju Allah Ta'ala ni hadirin sekalian, maka noktah yang saya nak ketengahkan nombor 1, kita dah tak ada banyak masa. Kerosakan yang telah kita lakukan daripada kita balik sampai hari ini, dalam mana kita banyaknya dosa kita. Tak ada seorang pun yang di dunia ni tak ada dosa. Kullu bani Adam khata'un, kan? Setiap anak Adam itu pendosa. Maka kerosakan demi kerosakan yang telah kita lakukan sejak daripada kita balik. Kalau satu hari itu ada 24 jam, ya. Kalau 1 jam itu ada 60 minit, kalau 1 minit atau 60 saat, start daripada kita balik, Allah Ta'ala akan hitung. Allah Ta'ala akan apa dia? Allah Ta'ala akan jaza, Allah Ta'ala akan balas. Ya, hadis sekalian, bayangkan, ya, satu-satu umur kita start daripada balik umur 15. Ya, selesai daripada bulan pertama, bulan kedua sampai cukup 12 bulan. Tanya pula tahun yang kedua umur 16. Tanya umur 17, 18, 19, 20, 21. Satu-satu nak tanya. Seperti mana dalam sebuah hadis, la tazulu qadama 'abdin hatta tus'al arba', tidak akan berganjak kaki anak Adam sehingga ditanya tentang 4 perkara. An umrihi fima afna, tentang umurnya apa dihabiskan. An jasadihi fima abla, tentang jasadnya apa dirosakkan. An ilmihi ma amila bih, tentang ilmunya apa diamalkan. Dan yang keempat, an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, hartanya daripada mana dia dapat dan ke mana dia belanjakan. Ni semua nak kena tanya. Di akhirat besok, di mahsyar, kaki tak boleh berganjak. Sehingga ditanya, boleh jawab lepas 4 perkara ni, barulah boleh kita berganjak yang seterusnya. Jadi sekalian, maka kita dah tak cukup masa. Kenapa saya cakap kita tak cukup masa? Kalau kita yang umur 40, tak ada jaminan untuk kita dapat 40 lagi. Kalau kita umur 50, tidak ada jaminan untuk dapat 50 jadi 100 tahun. Kalau umur kita 60, tak ada jaminan untuk dapat 60 lagi menjadi 120 tahun. Saya nak tanya, ada tak di kawasan ini yang hidup 120? Ada tak 100 tahun, 100 tahun? Ini dia. Nak beritahu hadirin sekalian, kita dah tak cukup masa sebenarnya. Ya, 24 jam yang ada dengan tanggungjawab yang perlu kita laksanakan, maka kewajipan itu lebih banyak daripada masa yang kita ada. Sehingga tidak sewajarnya ada di antara kita yang boleh keluar daripada mulut boring, bosan, tak tahu nak buat apa, padahal banyak kewajipan yang perlu kita laksanakan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, bila sebut tentang, ya, kewajipan hadirin sekalian, maka oleh kerana kita ni manusia, maka di sana ada tugasan. Ya, kalau kita sebut tentang manusia ni, Allah Ta'ala lantik kita menjadi khalifah, pemimpin. Allah tak lantik gunung ganang menjadi pemimpin. Allah tak lantik yang namanya lautan menjadi pemimpin. Allah tak lantik pokok-pokok menjadi pemimpin. Tapi Allah lantik manusia menjadi pemimpin, menjadi khalifah, yang mana bukan saja-saja duduk di dunia, bukan sekadar makan, bukan sekadar berkahwin, bukan sekadar ada rumah, bukan sekadar itu, bukan sekadar langgan Astro tengok Maharaja Lawak ketawa terbahak-bahak, bukan sekadar itu. Tapi di sana ada tugasan yang penting. Ini dia. Ya, kerana hadis sekalian, kalau kita nak compare binatang dan juga manusia, ada perbezaan walaupun ada persamaan. Persamaannya apa dia? Mereka ada tempat tinggal, kandang, kita pun ada rumah. Mereka ada yang namanya keluar pagi, balik gelap untuk cari rezeki untuk makan. Mereka pun sama, kita pun sama cari rezeki untuk makan. Mereka berkeluarga, kita pun berkeluarga. Tapi ada perbezaan. Adakah yang namanya lembu? Lembu adakah lembu semayang? Lembu tak semayang. Adakah lembu baca Quran? Lembu tak baca Quran. Adakah lembu pergi masjid semayang jemaah? Tak. Jadi kalau orang yang tak pergi semayang jemaah, orang yang tak semayang, macam apa? Tak cakap tuan-tuan, ya. Tu dia. Jadi maknanya ada perbezaan di sana. Ya, sebab itu kalau kita, ya, tak sembahyang macam lembu. Ini dia. Ya, bahkan Allah Taala jelaskan dalam Al-Quran, kal an'am balhum adal.
macam binatang, bahkan teruk lagi daripada binatang. Kerana binatang Allah Ta'ala jadikan semuanya memuji Allah, ingat kepada Allah. Tiba-tiba manusia yang diberi akal tidak memuji dan juga tidak ingat kepada Allah. Allahu Akbar. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, bayang kita pada pagi ni, ibadah kita setiap hari yang Allah Ta'ala sebut, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak dijadikan, tidak diciptakan jin dan manusia melainkan untuk melakukan ibadah. Dan ibadah di sini tidak terhad kepada salat. Ibadah ini apa sahaja pelaksanaan, pelakuan yang menyebabkan dekatnya kita kepada Allah. Pergi kerja kalau menyebabkan dekat kepada Allah, ibadah. Baca Quran menyebabkan dekat kepada Allah, ibadah. Sedekah menyebabkan kita dekat pada Allah, ibadah. Semua yang menyebabkan kita dekat kepada Allah itu ibadah. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, maka tugas kita nombor satu untuk beribadah pada Allah Ta'ala. Ya, kemudian khalifah memimpin manusia. Ini dia, mengelola, memimpin, ya, dan di sana mesti ada ilmu. Dan yang ketiga, untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Ini dia. Maknanya kita bukan sekadar duduk di dunia saja, tapi untuk melakukan amar makruf nahi mungkar. Dan banyak lagi antara taklifan-taklifan lain, antaranya kena kenal Allah Ta'ala. Ya, orang tak kenal Allah Ta'ala ni tuan-tuan, dia tidak boleh sembahyang. Yang ni dia. Kenapa dia tak sembahyang? Sebab dia tak kenal Allah Ta'ala. Ini dia. Hadirin sekalian, kita patut malu pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan bayangkan, kalaulah ada kawan kita yang belanja kita makan sarapan pagi, makan tengah hari, makan minum petang, makan malam, ya, bila kita tanya siapa yang bagi ni, Haji Saad. Haji Saad mana tadi? Ini dia. Sebulan dia belanja. Ya. Satu hari je peruntukan makan untuk seorang harga RM1,000. Ini dia, makan tengah hari daging wagyu. Kan? Ya, petang makan apa lagi? Ya, nasi Arab. Ya. Lagi sarapan apa dia? Sarapan. Ya. Sarapan apa yang mahal-mahal? Saya pun tak tahulah kan. Ya, tapi peruntukan seorang, ya, seorang RM2,000 seorang untuk makan sehari. Selama sebulan RM60,000 tuan-tuan untuk seorang aja. Semua penduduk kawasan ni semua dapat, bukan YB, bukan Tan Sri bagi, Haji Saad. Kita pun tanya siapa Haji Saad ni, teringin nak jumpa, nak cakap terima kasih lah paling kurang pun, betul tak? Tuan-tuan, saya nak tanya, Allah Ta'ala bagi nikmat pada kita daripada kita lahir sampai hari ni, mana lagi banyak? Haji Saad ke Allah? Ni tuan-tuan, ya, Allah bagi nikmat melihat, nikmat bercakap, nikmat berjalan, nikmat macam-macam nikmat Allah Ta'ala bagi pada kita. Ya, kalau kita nak compare nikmat kita dengan nikmat orang, kadang-kadang nikmat kita lebih lagi. Kita boleh berjalan, tuan-tuan tengok kawan-kawan kita kat hospital kaki dah kena potong dah, tak boleh berjalan. Ini dia. Kita boleh cakap, ada orang tak boleh bercakap. Kita boleh dengar, ada orang tuan-tuan, orang 10 kali panggil baru dengar. Ini dia. Kita boleh baca Quran, ada orang tak boleh baca Quran. Kita boleh pergi surau, pergi masjid, ada orang tak boleh pergi surau, tak boleh pergi masjid. Bukan sebab tak boleh pergi, terlantar ke hospital. Maknanya tuan-tuan, kalau kita nak kira nikmat Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika nak hitung nikmat Allah, maka tidak akan terhitung banyaknya. Maka dengan asbab itu kita menyatakan rasa terima kasih yang tidak terhingga. Dengan kita tunjukkan, menzahirkan, dengan kita sembahyang 5 waktu, ya, kemudian kita sedekahkan harta yang Allah Ta'ala kurniakan pada kita. Tuan-tuan, apa yang kita dapat ni bukan daripada kita, daripada Allah. Allah Ta'ala nak tengok hamba-Nya. Bila dapat nikmat, dia belanjakan ke disimpan. Ini dia. Ya, kerana nikmat yang kita boleh kecapi 3 je, walaupun kita rasa macam banyak, 3. Nombor 1, apa yang kita makan, yang kita boleh makan. Bukan semua boleh makan. Ada orang gastrik, macam saya gastrik, macam-macam tak boleh makan. Air gas tak boleh, sambal tak boleh, kacang tak boleh, angin. Ini dia. Nikmat kita yang kita boleh makan belum tentu banyak, ya, walaupun dalam peta ais tu macam-macam makanan, belum tentu kita boleh makan. Lagi bila bertambah umur, lagilah kita makan jadi kurang. Ini tuan-tuan. Ya, air ni saya nak beritahu, air ni rezeki saya ke bukan? Air ni. Air ni bukan rezeki saya. Rezeki saya bila saya minum. Kalau saya tak minum, bukan rezeki saya. Tuan-tuan. Ini dia. Bila kita biasa minum, kalau saya tak minum, tinggal. Ini dia. Ini nak memahami konsep rezeki sebenar. Tuan-tuan, kita beli makanan, letak ikan. Ini dia. Baru nak makan, kucing ambil. Rezeki kita dah? Dah. Ini dia. Yang betul-betul masuk mulut kita je lah rezeki kita. Itu dia. Ya. Nombor 1, yang kita makan, yang kita minum tu rezeki kita. Selain daripada tu, yang kita beli banyak, belum tentu kita beli. Ya, kita makan, kadang-kadang kita banyak buang daripada makan. Ya, kalau tempat Jawa, tahulah, saya duduk tempat Jawa tuan-tuan. Tempat Jawa ni tuan-tuan, hampir tiap malam ada kenduri. Sunat kenduri. Nak kahwin kenduri.
kahwin kenduri, selesai kahwin kenduri. Kenduri apa dia? Di tempat-tempat Jawa kita ada buat gotong royong. Jadi panggil jemaah yang gotong royong tu, ya, nak ucapkan terima kasih dengan buat kenduri lagi. Ini dia. Kenduri saja. Nak buat siap rumah, nak buka rumah baru, kenduri. Anak berjaya periksa, kenduri. Ya, anak nak pergi umrah, kenduri. Nak pergi haji, kenduri. Kenduri, meninggal 3 hari, kenduri. Kenduri saja. Kenduri tu tak apa tuan-tuan. Ya, kalau siapa yang biasa tempat Jawa tuan-tuan. Ada Jawa kat sini ke tak mengaku Jawa? Ini dia. Ya. Kalau tempat Jawa tuan-tuan, lepas dah makan tu nanti dia akan dapat bontrot. Tahu bontrot? Bontrot ni dia bekal, berkat dipanggil berkat. Ya. Bontrot ni macam-macam lah, ada nasi ambeng. Nasi ambeng. Ya, orang Jawa dia fikir bukan yang makan tu je, tu yang kat rumah anak bini macam mana. Dah makan tu dapat bekal. Masalahnya kadang-kadang yang jenis kadang-kadang lama tak jumpa kawan, sembang pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang. Sampai pukul 11 malam baru balik. Agak-agak anak dah tidur belum? Anak isi dah tidur. Makanan letak mana? Peti ais. Semalam punya bontrot, semalam punya berkat, ya, ada lagi, besok ada lagi, besok kenduri penuh peti ais. Siapa nak makan? Anak kat asrama. Anak seorang kat UKM, UIA, ada dekat USIM, ada yang kat asrama. Habis tu yang penuh kat peti ais tu siapa nak makan? Tak lalu makan. Sebab itu saya sebut tentang 3 yang betul-betul rezeki kita, yang kita boleh makan je. Walaupun banyak belum tentu rezeki kita. Dah buang. Dan Tuhan, ini dia. Nombor 1, rezeki kita apa yang kita sempat makan, yang kita boleh makan, yang kita boleh minum. Yang kedua, yang kita pakai. Dan Tuhan, walaupun kita banyak baju, ibu-ibu kan, tudung macam-macam tudung kan. Fasa sandar tu dah lama tersandar kan. Tudung bawal, syakap, ikan lama. Ni tuan-tuan, kita punya kain gajah duduk, gajah bangun, gajah tak boleh bangun. Ni yang banyak gajah tu. Ya, bukan kita pakai semua. Saya banyak pergi kuliah-kuliah kadang-kadang yang rotate punya, yang bulanan punya. Kan? Saya tengok, saya sebut, tuan, rasanya bulan lepas color ni juga baju ni dah. Kan? Bulan depan pun color ni juga. Saya pergi kuliah muslimat pun macam tu. Kan? Ibu-ibu rasa tudung ni juga. Bulan lepas pun tudung ni juga. Bukan banyak ke tudung tadi. Ya, baju pada banyak baju raya tahun 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23 penuh. Tapi yang kita pakai yang selesa dengan kita. Maknanya yang betul-betul kita pakai itulah rezeki kita. Habis tu yang berlonggok-longgok tu, yang tersadai dan tersidai kat rumah, tentu rezeki kita. Ini dia. Cuma diletakkan di dalam lemari sajalah. Ini dia. Sebab itu kalau nak ada keberkatan, kita panjang-panjangkan rezeki yang kita ada supaya berkat. Berkat ni maknanya berterusan pahala. Dan tuan, kalau kita punya baju simpan dalam lemari tak jadi apa. Tapi kalau kita rasa elok, boleh bagi kepada orang, dimanfaatkan, dipakai, berterusan pahala. Ini tuan-tuan. Jadi kalau kita nak barang-barang kita berkat, ya, kita panjang-panjangkan dia. Macam tu makanan. Kalau kita dapat makanan, kita rasa kita balik tak ada orang nak makan, lebih baik sebelum balik rumah, sebelum sampai rumah kita tengok kalau ada orang-orang kat tepi jalan tu kita bagi. Daripada kalau kita buat balik kita tak makan pun, akhirnya buang. Nampak? Begitulah pakaian kita. Kalau kita tahu ni kalau simpan sampai bila-bila ni pun tak ada siapa nak pakai. Sementara tengah elok, sementara dengan fashion dia tu orang nak pakai lagi. Sebab fashion ni berubah-ubah. Ini dia. Saya 5 tahun lepas ada orang bagi saya baju Melayu. Ini dia. Sampai sekarang tuan-tuan, ya, sampai sekarang ada lagi. Sebab apa? Bagi ke orang, orang tak mahu. Sebab apa dia? Fashion tu orang dulu-dulu punya yang jenis besar-besar semua tu. Betul tak? Kocek besar, kan? Seluar besar, semua besar-besar. Sekarang ni kan semua yang fit-fit tu kan. Ini dia. Saya anak-anak muda, bagi anak-anak muda tunjuk tak mahu. Sebab apa dia? Sebab tak kena fashion. Ada. Sementara kita punya baju ni masih lagi mengikut peredaran zaman, bagi. Ni besok nanti kalau ibu-ibu kalau simpan yang 40 tahun punya tu, bagi ke anak kita nak pakai. Apa macam ini? Nampak tak? Ini dia. Sebab itu jangan suka simpan barang-barang lama. Kerana dia nanti satu masa mungkin dia tidak akan berkat lagi. Ya. Kerana Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ulama sebut barang-barang lama ni dia akan jadi tempat apa dia? Tempat singgah, tempat tumpang iblis syaitan. Ni tuan-tuan. Sebab tu kalau kat rumah banyak hantu sundul bolong, mak lampir ke apa, cek balik. Tengok ada tak barang banyak simpan lama-lama ni. Ada orang jenis sayang, simpan. Puting anak simpan lagi, anak umur 30 dah. Anak pun dah ada anak dah. Simpan lagi buat apa? Tu dia. Ya. Yang ketiga tuan-tuan, yang betul rezeki kita yang kita infakkan.
Ya, sebab apa dia? Duit banyak mana pun mati tanggal tinggal. Berapa ramai kawan-kawan kita tak sampai umur 40, tak sempat rasa duit pencen, duit EPF, meninggal. Ada tak? Ramai. Sebab tu harta sebenar kita yang kita infakkan, yang kita simpan, dia takkan jadi apa. Ini dia. Melainkan dia akan jadi bebanan. Harta bila kita kumpul, dia akan jadi beban. Dia umpama rantai yang mengikat. Beban. Macam mana nak bagi ringan? Sedekah. Sebab tu dalam Islam kita perkenalkan ada zakat, ada infak. Tujuannya nak bagi ringan. Ya tuan-tuan, takkan miskin orang yang sedekah. Rasulullah sebut mana qasamalun min sadaqatin, tidak berkurang harta bagi orang yang sedekah. Nak tahu benar iman seseorang, jujur tak jujur dia kepada Allah, dia lebih yakin dengan member ke yakin pada Allah? Member kata haji simpan duit dalam bank rugi itu dia. Haji dah pencen, duit pencen ni diinvestkan. Ini dia, simpan dalam bank rugi, invest. Berapa ramai kawan-kawan kita yang invest, kemudian kena tipu, kena scam, menangis kat bucu katil, ramai. Ini tuan-tuan, padahal duit baki tu di penghujung usia, kalau setakat nak makan berapa duit sangat, tapi oleh kerana orang Melayu kata orang tamak selalu rugi. Ini dia. Kemudian invest pada benda yang tak betul, akhirnya rugi. Ini tuan-tuan. Ya, ada yang leka. Ya, dulu waktu muda-muda janji nak pergi K-pop, kuliah Persatuan Orang-orang Pencen. Ya, bila dah pencen tak datang kuliah. Sibuk apa dia? Dapat duit pencen, beli tanah kat situ, beli tanah kat sini, tak sempat pergi kuliah. Ni tuan-tuan. Akhirnya tuan-tuan, orang yang mana kejar dunia ni, orang yang fokusnya cuma dunia, maka nombor satu Allah Taala akan beri kekecewaan pada dia. Nombor dua, Allah Taala akan pada kelopak matanya, ya, pada bayangannya Allah Taala akan jadikan, ya, ketakutan, kebimbangan, ya, rasa tidak cukup. Sebab itu tuan-tuan, orang yang fokusnya cuma dunia, maka tuan-tuan pernah terfikir begini, siapa yang gaji 2,000, kalaulah dapat gaji 5,000, mesti dapat simpan 3,000, ya ke? Kalau sekarang gaji 5,000, kalaulah dapat gaji 10,000, mesti dapat simpan 5,000, ya ke? Sebab bertambah pendapatan, bertambah keinginan. Ini dia. Sebab tu hadirin sekalian, cukup ni tuan-tuan, dia mahal. Ini dia. Sebab kalau nak cerita banyak, nak banyak mana? Sebab apa dia? Sebab berapa ramai orang yang mana walaupun dia dah gaji puluhan ribu tapi masih ikat perut. Ramai. Saya dah jumpa ramai. Ini dia. Padahal gaji puluhan ribu tapi masih ikat perut, tak cukup. Kita pelik. Kita tengok ni gaji 2,000 cukup. Kita gaji 20,000 tak cukup. Ini dia. Besok dah gaji 2 juta pun tak cukup lagi. Ada tak? Ada. Kerana apa dia? Kerana sifat rasa cukup ni mahal. Siapa yang akan dapat? Orang yang fokusnya akhirat. Orang yang fokusnya dunia, dia tidak akan dapat melainkan kekecewaan, kesedihan, rasa rosak. Ya? Kerana manusia antara makhluk yang paling tak rilek. Kerana kalau kita tengok betapa rileknya binatang, kerana dia tak ada bebeng tuyul, si MB Click pun tuan-tuan, dia boleh tenang. Ini kita ada simpanan, tapi dia punya bimbang tu Allahu Akbar. Ini dia. Dalam tangan ada yang namanya rezeki, masih bimbang. Itu manusia. Dalam pita ais ada makanan, tapi masih bimbang. Bimbang besok, minggu depan, tahun depan. Kebimbangan kita terlalu besar. Kerana apa dia? Kerana kita mencampuri urusan takdir pemberian rezeki yang Allah Ta'ala tetapkan. Ini tuan-tuan, dalam hidup kita serahkan apa rezeki ni Allah nak bagi banyak mana. Tugas kita usaha je, ikhtiar saja. Soal nak bagi banyak mana. Kerana yang paling dibimbangkan bukan hidup, tapi mati. Kerana apa dia? Kerana hidup benda yang telah dijamin oleh Allah. Tapi kalau kita mati pada malam ni, apa yang kita dah ready nak bawa di hadapan Allah. Betul hadirin sekalian, orang mukmin, kenapa dia boleh tak sabar-sabar nak mati tuan-tuan? Ini dia. Idza ahabballahu, ya, idza ahabballah, ya, idza ahabballahu 'abdan syaghalahu bih. Bila Allah Taala sayang pada seorang, Allah Taala akan sibukkan dia, mudahnya ingat Allah. Dan ada hadis yang lain menyebutkan tentang, ya, idza ahabbal liqa Allah ahabballahu liqa'ah, ya, wa man kariha liqa Allah karihallahu liqa'ah. Barang siapa yang suka untuk bertemu dengan Allah, Allah juga suka nak bertemu dengan dia. Tapi barang siapa yang tak suka nak bertemu dengan Allah, Allah pun tak ingin nak jumpa dengan dia. Kenapa sedemikian? Orang mukmin ni tuan-tuan, bila mana dia bangun subuh qiyam, dia solat subuh berjemaah, bila mana dia dengar kuliah, bila mana dia buat taat, dia tahu dia semua dapat gaji ni, dapat allowance, dapat pahala, dapat yang namanya bonus daripada Allah, dibayar oleh Allah, bayar. Daripada start dia taubat,
Tak kisahlah bila kita kembali pada Allah. Umur kita berapa, kita kembali pada Allah. Yang betul-betul kita kembali. Umur 20, 30, sampai sekarang banyaknya pahala yang kita dah kumpul, tak sabar nak berjumpa dengan Allah Ta'ala. Nak claim. Berbanding orang yang kat dunia ni cuma sibuk dunia, dia tak ada bekal. Maka dia tahu mati adalah pemutus segala nikmat yang dia ada. Sebesar apa pun jawatan dia, sebanyak mana pun harta dia, mati tinggal. Ini tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, dunia kalau kita tak nak tinggalkan, dunia akan tinggalkan kita pelan-pelan. Ini dia. Sampai masa besok nak jadi imam, gigi tak ada, dah tak dilantik. Sampai masa besok nak meeting korban, ya, orang dah tak jemput. Sampai masa besok kita yang Allah, ni dunia. Dunia semakin hari dia tidak akan semakin relevan untuk kita. Berapa ramai orang yang dulu dia doa, hari ni dia dah tak doa apa yang dia doa dulu. Contohnya tuan-tuan, dulu tuan-tuan doa nak lulus SRP, sekarang mana doa lagi? Ni tuan-tuan. Tuan-tuan dulu doa apa? Ya, tuan-tuan dulu nak doa nak kahwin lagi. Mungkin sampai satu masa kita dah tak nak dah doa kahwin lagi. Buat apa dia? Ustaz, yang ada ni pun dah menakutkan dia. Saya ni banyak penyakit ni, takut kahwin lagi, takut mati cepat pula. Nauzubillah dia. Ni dia. Nak bagi tahu, dunia semakin hari semakin tak relevan untuk kita. Ya, dulu mungkin kita nak rumah besar waktu kita darah muda. Tapi besok sampai satu masa kita dah tak nak dah doa macam tu. Ustaz, tingkat 1 pun sakit lutut, macam mana nak tingkat 4? Dulu kita nak rumah 4 tingkat. Dulu kalau nak kita supercar misalnya, kita nak yang namanya kereta banyak 4-8 biji. Sampai satu masa kita dah tak nak doa apa yang kita minta dulu tuan-tuan. Percayalah. Ini dia. Kerana dunia semakin hari tidak akan relevan untuk kita. Ya, dulu nak supercar, sekarang kenapa je dah tak nak supercar? Sekarang umur saya 89. Ya, mata tak berapa nampak. Ya, naik supercar takut tertekan minyak masuk gaung, nauzubillah. Ini dia. Dulu nak minta motor besar. Ya, Ustaz, sekarang saya umur 98. Kenapa tak nak minta motor besar dah? Tak boleh Ustaz. Ya, saya naik basikal pun dah tak berapa stabil. Takut beli motor besar kena himpak meninggal. Nampak itu dalam hidup dunia ni dia tidak akan semakin relevan untuk diri kita. Mungkin relevan untuk orang lain. Ya, sebab itu dunia jangan kita kejar. Kita takkan dapat. Tak ada orang yang kejar dunia dia akan dapat. Melainkan dunia cuma singgah. Mak ayah singgah, dah ada sebahagian di antara kita dah tak ada mak ayah. Adik-beradik singgah. Berapa ramai depan saya dah tak ada nikmat adik-beradik. Ini dia. Anak-anak singgah, berapa ramai depan saya anak-anak dah tak ada dah kat rumah. Bukan meninggal, anak-anak kat universiti, kat kolej, ya, dah kahwin, betul tak? Ya, kawan-kawan singgah. Berapa ramai depan saya dah tak ada kawan. Dulu kawan 20 tahun, 30 tahun. Ya, kawan mana je kawan? Kawan lompat parti contoh. Ini bukan cerita politik. Ini contoh. Ini dia. Nak bagi tahu tak ada orang yang boleh kekal dengan kita. Ini dia. Sebab itu orang cerdik dia akan bersama Allah. Allah kekal. Ini dia. Sebab itu nak mengadu banyak mengadu pada Allah. Orang mukmin dia banyak mengadu pada Allah berbanding mengadu pada makhluk. Oleh kerana kita jauh daripada Allah, kita akan banyak mengadu pada makhluk. Semua benda nak cerita. Dia bukan cerita boleh ke tak boleh. Tapi cenderung nak mengadu pada makhluk tu 3 jam sembang, pokok boleh tumbang, gajah boleh terbang tu. Tak apa. Kita rasa okey je 3 jam, tak terasa. Sebab apa dia? Banyak benda nak mengadu. Nak mengadu pasal isteri, nak mengadu pasal anak, nak mengadu pasal jiran mulut puaka, macam-macam. Ini dia. Ya, tapi orang mukmin sebab apa solatnya panjang, doanya panjang, qiyamnya panjang, Qurannya panjang. Sebab apa? Banyak benda nak mengadu pada Allah. Ini dia tuan-tuan. Ya, yang kita panggil munajat. Ya, doa ni tuan-tuan, ya, mahal. Ya, ramai orang kadang-kadang malas nak berdoa apa. Ustaz, saya dah banyak berdoa tapi tengoklah orang lain tu sekali-sekali beranak. Saya kan doa banyak dah tapi seorang pun belum ada anak macam tu. Ya, tengok ustaz orang tu ya kahwin. Ni sebenarnya dah kahwin lagi. Saya bukan kata kahwin lagi, kahwin pun belum macam tu kan. Ini dia. Ya, bukan tapi dah jemu nak berdoa dah, doa. Tuan-tuan ketahuilah, nilai doa dengan nilai yang kita dapat, nilai doa lebih mahal daripada nilai yang tuan-tuan dapat. Kan nilai doa, tuan-tuan, dia punya mahal tak mahal. Ini adalah perintah Allah. Allah Ta'ala suruh kita berdoa, ya. Dan bila mana kita berdoa, nilainya pada dia dapat pahala di sisi Allah. Soal dapat tak dapat tu nombor 2, itu kehendak Allah Ta'ala nak bagi ke tak bagi. Dan tuan-tuan, berapa banyak kita jahil dalam berdoa, dan berapa banyak bila kita berdoa kita menyesal dengan apa yang kita minta. Ramai bila kita tengok, wah ni kawasan ni cantik ni, strategik ni, saya teringin nak dapat rumah kat sini. Kita berdoa, ya Allah kalau boleh saya nak dapat rumah kat sini. Ya, bukan kat sini lah, contoh kan. Ya, bila dah dapat, berapa ramai orang nak jual pula. Kenapa nak jual? Ustaz, tak boleh ustaz. Kanan kiri depan belakang jiran-jiran semua mulut puaka. Nak pindah dah.
Berapa ramai orang yang dulu minta, ustaz saya nak kahwin, dah kahwin. Allah dia doa hari-hari, bila dah kahwin nak cerai pula. Ada tak? Ada. Berapa ramai orang yang dia minta dan dia menyesal apa yang dia minta. Ni dia. Kenapa dia? Mungkin faktor kejahilan yang kita tak tahu sama ada kita minta ni bagus ke tak bagus untuk diri kita. Sebab itu sama ada kita dapat itu bagus ke tak bagus, doa tu sendiri dah bagus dah. Kenapa? Dia ada nilai yang mahal di sisi Allah. Sebab itu apa yang kita doa dengan apa yang kita dapat, yang kita doa itu lebih bernilai dengan apa yang kita dapat. Itu dia. Ya, kita minta apa? Minta kereta. Kereta ni nilai dunia berapa sangat? Ini dia. Tapi doa tu sendiri, pahala yang kita dapat, nilai di sisi Allah tu jauh lebih mahal. Itu dia. Sebab itu orang mukmin dia rajin doa, sebab dia tahu nilai doa. Ini dia. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, perjalanan kita menuju Allah Ta'ala ni tuan-tuan, maka bila kita sebut tentang kita dah tak ada banyak masa, maka bila mana kita dapat pagi jangan tunggu tengah hari, bila mana kita dapat tengah hari jangan tunggu petang, bila mana kita dapat petang jangan tunggu malam untuk buat kebaikan. Ini dia. Maka setiap di antara kita Allah Ta'ala ilhamkan buat kebaikan. Allah Ta'ala ilhamkan sedekah, Allah Ta'ala ilhamkan pergi masjid, Allah Ta'ala ilhamkan. Dan semua ilham-ilham yang kita dapat ni jangan tunggu besok. Ilham sedekah jangan tunggu besok. Ilham sembahyang duha jangan tunggu besok. Kenapa dia? Belum tentu besok hidup. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang mana dia menyesal kerana bertangguh. Ini dia. Bertangguh ni hanya akan membawa kepada penyesalan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, ya, dalam hidup cukuplah dunia ni menipu kita dengan sifat yang kita tangguh-tangguh itu. Ya, berapa ramai orang yang mana bila mana ya dia malas nak pergi kuliah subuh contoh kan. Malas lapar lah nak pergi kedai makan. Sampai kedai makan, kak lambat lagi ke? Baru pukul berapa ni? Baru 6.30 belum siap lagi. Ini dia nak beli sarapan. Kan tunggu ya. Dalam hati, ya Allah, kalau tahu tadi pergi kuliah, dapat juga ilmu, kemudian dapat makan. Ya. Kalau kita kuliah maghrib pun macam tu juga. Ya. Allah. Nak dengar kuliah masa tu lah bunyi perut krong kan. Nak pergi kedai makan lah. Pergi kedai makan order 2 jam tak sampai. Ini dia. Orang tu tanya, bang ada order ke? Dia tanya ada order ke? Dia kata dah 2 jam dah ni. Order dengan siapa yang botak-botak tu? Botak-botak tu tadi 2 jam lepas balik rumah cirit-birit. Allah. Habis tu order tak ada sampai ke? Tak sampai. Dalam hati kalau tahu tadi pergi kuliah. Tuan-tuan, dunia ni baru banyak tipu kita. Ini dia. Ya, berapa ramai orang balik kampung, dia nak cepat, dia tak ada sembahyang sunat. Patut sembahyang sunat musafir dulu, minta Allah Ta'ala mudahkan perjalanan. Ya, bila kita rasa kita bijak, kita lupa Allah Maha bijak. Ini dia. Balik kampung tak hampai-hampai, lambatlah. Ya, orang dah sampai dulu, kita tak hampai-hampai. Dia tanya, macam mana boleh sampai dulu? Sedangkan awak gerak lambat. Ini dia. Saya sembahyang dulu. Awak pula kenapa lambat? Saya lambat tu lah. Dah sampai sejam perjalanan, isteri kata tertinggal telefon lah, tertinggal dompet lah, anak pula cirit-birit lah, banyak kali berhenti R&R lah. Ni perjalanan hidup kita. Kalau nak mudah, maka hidup ni kalau nak bijaksana, kita kena kembali kepada Allah, ya, dengan Allah Ta'ala yang Maha bijaksana. Baik, hadis sekalian, perjalanan menuju Allah nombor 1, taubat. Ini dia. Taubat adalah tanda kemenangan seorang. Sehebat apa manusia itu di dunia, bila mana dia tak kembali kepada Allah, dia tak ada nilai. Kerana manusia tuan-tuan, bila kita mati tak ada orang usung jenazah kita untuk diframekan. Ini dia, bawa pergi museum diframekan, tak ada. Mati masuk kubur. Maka nilai manusia bila mana kita kembali kepada Allah. Kembali pada Allah kita panggil taubat. Taubat ni kembali pada Allah. Taubat ni ada 2 lah. Taubat ni menyesal, kemudian ya, kembali kepada Allah Ta'ala, ya. Wanadimna menyesal pada Allah. Benda yang boleh menyesal ni hanya perkara akhirat. Perkara dunia jangan bersesal. Jangan menyesal dalam perkara dunia. Tak masuk tender, tak dapat projek. Katakanlah itu bukan bahagian kita, bukan rezeki kita. Menyesal dalam soal akhirat. Menyesal derhaka pada suami, menyesal tak bangun subuh jemaah, menyesal tak sedekah, menyesal dulu waktu muda-muda dulu banyak lalaikan masa yang Allah Ta'ala manfaatkan beri pada kita. Menyesal hanya dalam soal akhirat. Dalam soal dunia jangan menyesal. Ini dia. Kerana terlepas dunia masih ada akhirat. Tapi kalau terlepas akhirat, kita tak sesalkan dan kita tak rebut kembali. Berapa ramai orang dia balas dendam dunia. Balas dendam dunia ni, ustaz dia dah pencen ni, betul apa? Saya nak balas dendam. Nak balas dendam apa? Pergi mancing. Tiap-tiap minggu pergi mancing. Balas dendam. Dulu waktu zaman kerja tak dapat. Masa muda-muda macam saya sekarang ni pun, ya, balas dendam juga.
Beli apa? Beli kereta kontrol. Dulu zaman muda-muda dulu bapak tak boleh beli kan. Ya, ni alasan beli untuk anak. Padahal yang nak main bapak dia. Anak baru umur setahun. Contoh kan. Balas dendam juga contoh. Kan? Nak bagi tahu setiap orang dia ada balas dendam dia. Balas dendam dunia lah. Kan? Macam kita kan satu hari tak dapat makan sebab puasa, masa buka tu balas dendam macam mana kan? Ada dia. Jadi balas dendam ni apa salahnya kita pada akhirat pula? Ya, ustaz. Dulu waktu saya zaman kerja tak sempat sembahyang duha, tak sempat qiyam. Nak qiyam takut nanti siang ngantuk pula kat office. Ya. Jadi waktu Allah Taala lapangkan kita, waktu nilah nak banyakkan duha. Kalau dulu mungkin sempat 2, sekarang mungkin kita buat 6, buat 12, buat 8. Itu dia. Ya. Kalau kita tak boleh bangun malam, ustaz saya bukan keturunan bangun malam, buat ibadah siang. Ni tuan-tuan, tak boleh buat ibadah solat malam, solat siang boleh. Kan? Solat duha boleh buat 2, 4, 6, 8, 12 boleh. Itu dia. Ya, maka tak ada alasan. Ya. Bila sebut tentang duha, buat duha. Saya pun bukan keturunan ibadah siang. Allah. Kalau malam tak boleh, siang tak boleh, Allah jenuh. Ya tuan-tuan, ya. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya. Jadi kita kena rebut balik apa yang kita sebelum ni terlepas, tak dapat, ya. Ketika mana kita Allah Taala lapangkan. Kerana setiap umur kita ini pasti akan berhenti sekejap lagi. Ni tuan-tuan, ya. Kita tak akan selamanya duduk di rumah. Ya, kita pasti akan pindah ke alam barzah, rumah yang percuma, yang tak perlu order, tak boleh tak payah booking jumpa YB, tak payah, semua akan dapat seorang satu yang dinamakan kubur. Kubur semua akan dapat seorang satu, betul? Ini dia. Jadi orang mukmin tuan-tuan, dia akan sentiasa setiap hari menghiasi kuburnya. Ini dia. Kita tuan-tuan, kita panggil konsultan untuk apa dia? Untuk dekor rumah kita. Bagi cantik, nak letak swimming pool kat mana kita tak tahu, nak bagi color apa rumah kita, nak letak kita punya kabinet, bayar. Tuan-tuan, orang mukmin fikir, ya. Ya, dia pun panggil juga yang namanya konsultan, tapi dalam masa yang sama dia fikir juga, kalau mati hari ni kubur macam mana? Ini dia. Dah hias ke belum? Adakah kubur kita lebih terang benderang daripada stadium Bukit Jalil? Adakah lebih lapang daripada stadium negara? Ini dia. Ya, sebab tu orang pun fikir, ya, berkenaan tentang, sebab tuan-tuan, dunia ni sekejap. Perjalanan kita yang panjang ni akhirat. Kalau kita tengok dari sudut logik saja, macam mana orang yang hidup zaman Piramli meninggal dunia, mereka lebih lama duduk dalam kubur berbanding duduk di atas dunia. Itu zaman Piramli. Kalau orang yang duduk zaman Fir'aun, itu dia. Kalau mati zaman Nabi Adam, mana lagi lama? Duduk dalam kubur ke atas dunia? Maknanya itu baru logik akal kita. Tapi kalau dari kiraan alam gaib tu, maknanya lebih panjang lagi lah. Ini dia. Walaupun kita kata macam, ustaz, macam tak fair je kan, yang orang ni mati awal, yang ni mati kemudian kan, itu pada kiraan kita. Tapi bila masuk ke alam kubur, masuk alam barzah, maka di sana ilmu Allah Taala lebih mengetahui bagaimana yang sebenarnya. Itu dia. Ya, tapi yang kita nak cerita, yang kita nak kongsi tentang, sudah tentu, ya, kita dalam kubur di mahsyar lebih lama berbanding akhirat, berbanding di dunia itu sendiri. Ya. Maka hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, nombor 1 taubat, yang kedua kita langsaikan hutang-hutang kita, yang ketiga, ya, kita jangan bertangguh dalam melakukan amal, segera melakukan amal, ya, perbanyakkan amal, dan yang keempat, tidak ada lagi masa untuk hasad dengki, tidak ada masa lagi untuk kita berdendam berdengki, ya, menambahkan permusuhan, kerana masa dah tak lama. Tuan-tuan, masa terlalu singkat untuk kita menambahkan permusuhan. Sebab bila mana kita meninggal dunia, kita nak apa? Kita nak doa daripada kawan-kawan kita. Maka bila kita doa dulu, waktu muda-muda, ustaz, benda boleh gaduh, buat apa bincang. Tapi bila mana kita bertambah usia, ustaz, benda boleh bincang, buat apa gaduh. Orang nak gaduh dengan saya terpulang, tapi saya tak nak gaduh. Awak nak apa? Awak nak tanah? Beli tanah. Awak nak duit? Awak bagi duit. Tapi saya tak nak gaduh. Kerana berapa ramai orang yang dia tanah dah banyak dah, 10 ekar, 20 ekar. Ni harta pusaka sekangkang kera-kera yang tak mampu nak kangkang tu yang digaduhkan. Padahal Allah boleh berak, boleh kencing, boleh tidur, tak ada masalah. Tapi nak digaduhkan juga. Tak peduli, itu hak saya. Tapi kalau kita boleh bertolak ansur, tak apalah, awak nak ambil lah. Kita bukan macam di Palestin, tanah kena ambil jadi pelarian. Kita ada rumah kita, ada tempat tinggal kita. Cuma yang diambil tu pun, kalau orang ambil, abang kita tengah ambil ni pun, tengah duduk ke apa benda ke, tak ada. Maksud kita kata tak ada apa?
tak terkesan lah, maksudnya berak boleh, tidur boleh, makan boleh, pergi office macam biasa boleh, pergi surau boleh. Tapi itulah hati manusia, tamak. Orang tamak selalu rugi. Dia abang-abang kita kalau dia nak ambil pun umur dia dah 70, bukan dia boleh duduk 700 tahun lagi pun kat tanah tu. Dunia ni tuan-tuan penuh dengan tipu daya. Ramai yang tertipu dan terpedaya. Itu dia. Sebab itu ya, Allah sahaja je jadikan benda tu ujian, cobaan. Orang tak ada tanah, cobaan. Orang ada tanah, cobaan. Itu dia. Ya. Mak ayah kita ada lebih sikit tanah, rebut. Tak ada tanah, masalah. Ada tanah, masalah. Itu dia. Lepas tu orang kembali pada Allah, selesai. Anak ambil, pulang. Tak ada masalah. Alhamdulillah Allah dah bagi rezeki kepada saya, tanah sikit cukup lah. Anak-anak saya besok adalah Allah Ta'ala akan bagi. Sebab yang bagi rezeki Allah. Kalau member yang bagi rezeki, mungkin dia dengki dengan saya. Tapi yang bagi rezeki Allah, yang saya tak perlu bimbang dalam hidup. Itu dia. Jadi sekadar itulah perkongsian kita, ya, yang kita boleh sama-sama fikir-fikirkan, renungkan, ya, perjalanan kita tuan-tuan dah tak lama untuk menghadap Allah Ta'ala. Maka sama-sama kita mempersiapkan amal dan bekal. Ya, di samping kita mencari harta dunia, jangan kita lupa bahagian kita di akhirat yang kekal abadi, insya-Allah. Jadi sekadar itu yang baik datang daripada Allah ke mata diri saya. Seperti biasa, setiap pengajian saya ada bawa oleh-oleh. Siapa yang nak dapatkan, ada madu dan sebagainya di luar sana, boleh ambil dahulu. Di botol ada nombor akaun, boleh transfer bila lapang, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.